Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua orang-orang hebat? Okey. Lagi mengah Okey. Alright. So, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada CSE kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada hari ini. So, saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yunus Ismail. Bisnes partner saya Nurul Hanali Hussein. Kami ditaja dan dibimbing hebat ke dalam bisnes ni oleh our mentor Double Diamond Cik Syed dan juga Puan Rohani. Bagi tepuk tangan pada mereka. Kawan-kawan, ada tak di antara anda yang datang pada hari ini anda menerima cabaran untuk datang? Ada tak? Siapa ada boleh say I tak? Okey. Alright. Tapi dah apa kawan-kawan? Cabaran tu insya-Allah ada cara-cara untuk anda semua. Kawan-kawan, saya merupakan seorang yang berkecimpung dalam bidang oil and gas. Selepas saja graduation, saya terus masuk ke bidang oil and gas. Okay? Saya memang daripada kecil memang suka sangat nak jadi engineer, kan? Sebab bila jadi engineer pakai baju macam tu, pakai spek macam tu, macam handsome lah kan? Siapa kerja oil and gas macam tu tak? Okay? So insyaAllah Alhamdulillah selama 15 tahun saya berada dalam bidang oil and gas. So ini antara tempat kerja saya lah, kan? Itu saya cakap tu kalau kerja offshore ni nampak macam macho sikit kan? Itu yang saya suka. Okey. So ini adalah ahli keluarga saya. Kami punya keluarga biasa-biasa saja. Saya ada seorang isteri, ada 3 orang anak. Namun kawan-kawan, dalam perjalanan hidup kami diuji. Pada tahun 2014, isteri saya telah disahkan mengidap kanser otak. Okey. So masa tu dah hampir 9 tahun perkahwinan. Siapa nak jadi ada kanser? Semua orang tak nak ke? Saya pun tak sangka isteri saya akan dapat masalah penyakit ni. Tapi pada ketika ni anak kami masih lagi kecil. Semua di sekolah rendah. Anak yang bongsu masih lagi di tadika. Tapi kawan-kawan, bila berlaku macam ni, orang yang menjadi tulang belakang saya, yang menjadi tangan kiri saya yang di rumah, terpaksa terlantar. Okay? Selepas dia disahkan kanser, lepas operation dia banyak tak boleh buat kerja-kerja rumah. Tapi kawan-kawan, hidup mesti diteruskan, betul? So saya terpaksa ubah minda saya. Saya terpaksa buat perubahan. Kerana apa? Kerana keluarga saya, anak-anak saya adalah tanggungjawab saya. Saya ubah saya punya pemikiran. Saya buat perkara yang mungkin orang lain tak nak buat. Saya ubah, saya ambil peranan sebagai orang yang menguruskan rumah. Selepas uruskan rumah, pergi kerja seperti orang lain juga pergi bekerja. Kawan-kawan, bila dah jadi macam ni, saya terfikir, saya kerja oil and gas, betul. Tapi saya tahu masa depan saya mungkin tak terjamin. Saya mula buat backup income. Saya buka satu perniagaan, Dobi. Okay? Of course masa tu buka sebab tengok kawan boleh buka, okey. So nak buka juga. Kawan lain buka macam kata boleh untung, so nak buka jugalah. So Alhamdulillah 3 tahun kami kerugian 100,000. Tapi saya tadi sebelum ni saya rasa 100,000 tu banyak tau. Tapi bila Datuk Zul cakap dia rugi 1 juta lebih, 3 juta lebih, tak apalah, saya kata saya masih lagi bernasib baik. Okey. Saya kawan saya rugi 100,000, lesak, habis macam tu saja. So asbab saya kerugian 100,000 telah kami berjumpa dengan Amway. 2016 kami berjumpa dengan Amway. Pada ketika ini saya memang dah tak tahu nak pergi mana dah. Tapi kami usaha juga untuk mencuba langkah baru. Walaupun saya tak tahu saya boleh berjaya ke tak. Tapi kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih kepada isteri saya. Boleh tak bagi tepuk gemuruh pada beliau di belakangnya? Kerana beliau yang betul-betul nampak very clear yang bisnes ni adalah harapan baru untuk keluarga kami. Dia kata, bang, ini adalah peluang kita nak membina legasi kita.
So pada ketika ni isteri saya baru lepas tahun lebih operation kepala, open surgery, buka tengkorak, angkat, bawa keluar tumor tu daripada dalam otak dia. Tapi beliau masih lagi bersemangat untuk memimpin bisnes ini pada ketika itu. Beliau buat semua benda, fokus pada matlamat, kembangkan pasukan kami. Kami buat sehingga berjaya. Alhamdulillah ada hasil. Ketika ni memang gambar saya tak banyak sebab saya punya kerja angkat periuk, set up bread maker, ambil gambar. Okey? Lepas tu saya hilang. Okey? So ini saya. Kawan-kawan, namun apa yang kami bina tidak lama kemudian ketika kami betul-betul dah berada pada ketika peak masa tu, isi saya collapse mula. Dia tumbang. So doktor sahkan kanser dia aktif balik. So apakah daya, terpaksa beliau berehat balik. Dan saya mula meragui keputusan yang kami buat. Adakah betul keputusan kami nak bina perniagaan ilmu ini? Namun kawan-kawan, atas sebab satu, saya kata kami bina bisnes ilmu bukan sebab kami bina bisnes ilmu ini sebab utama sebab saya fikir pasal tanggungjawab. Saya perlu buat sesuatu untuk masa depan keluarga. Tanggungjawab saya untuk masa depan sekarang dan juga masa depan akan datang. Kawan-kawan, saya buat satu keputusan dan saya buat perkara yang mungkin orang lain tak nak buat. Saya bukan suka nak buat kelas roti macam tu. Lagi-lagi dikelilingi oleh bunga-bunga yang dah disunting. Tapi saya paksa diri saya untuk buat juga kerana saya tahu itu adalah satu tanggungjawab. Kawan-kawan, saya buat sesuatu yang mungkin engineer lain tak buat. Engineer ni angkut iron board naik apartment 10 tingkat, nak tunjuk semata-mata belum tentu orang nak beli. Tapi saya buat sebab saya tahu ini adalah fasa kami membina masa depan. Kawan-kawan, saya terpaksa turun ke bawah balik. Mungkin sebelum ni saya dah jadi seorang senior engineer, dah ada orang bawah, dah ada orang yang dengar cakap saya. Tapi bila saya membina perniagaan ini, saya terpaksa turun ke bawah balik, buat perkara asas, buat berulang kali yang mungkin orang lain tak nak buat. Saya pun tak suka buat, tapi saya buat demi tanggungjawab. Demi tanggungjawab saya teruskan. Saya tunjuk segala apa kebaikan yang boleh membimbing dan memberikan peluang juga kepada orang lain. Kawan-kawan, alhamdulillah kami meningkat setingkat demi setingkat. Setingkat demi setingkat. Dalam keadaan penyakit isteri saya berulang-ulang dan berulang-ulang. Kawan-kawan, ada cabaran ke? Walaupun dah naik stage, dah dapat 21%. Kawan-kawan, saya nak kongsikan satu cerita. Pada ketika kami sedang dalam perjalanan nak mencapai Sapphire dan Emerald, pada tanggal 25 Mei, isteri saya telah disahkan kanser je aktif kembali. Dah bincang dengan pakar, tapi tak ada cara lain kecuali isteri saya terpaksa menjalani pembedahan kali ketiga di tempat yang sama. Okey, memang berat masa ni kawan-kawan, sebab masa ni adalah tahun kami betul-betul nak meningkat peak. Saya stay positif, isteri saya lagi positif. Dia cakap, bang, it's okay, saya dah operation kali ketiga, InsyaAllah semua akan berjalan seperti biasa. Tapi dia kata, kita mesti capai Sapphire, kita mesti capai Emerald. Itu pesanan dia sebelum dia masuk ke bilik bedah. Kawan-kawan, kita harapkan sesuatu, tapi belum tentu Allah bagi apa yang kita nak. Pada pembedahan kali ketiga ini, mungkin keadaan tidak menyebelahi kami. Operation berjalan dengan baik, tapi selepas operation isi saya tidak sedarkan diri.
Setiap hari, masa ni masa PKP lagi, saya akan menunggu di bilik depan bilik kecemasan. Saya tunggu untuk dapatkan berita yang baik daripada doktor. Setiap kali pakar keluar, saya kata, doktor, apa cerita macam mana isi saya? Dia kata, Yunus, awak kena bersabar. Sebab kita tak tahu, mungkin dia berlaku macam ni sehari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Masa ni kawan-kawan, saya sungguh tertekan. Anak-anak kami berada di kampung. Saya terpaksa menghadap perkara ni, keadaan yang saya tak tentu lagi. Saya belum pasti lagi bila isteri saya akan bangun. Kawan-kawan, pada ketika ni hanya tinggal 4 hari lagi untuk saya fight saya punya next speed. Dan pada ketika ni saya perlu ada 10,000 PV. Saya sangat tertekan. Saya tertekan dengan emosi saya berlawan dengan tanggungjawab saya. Dan sampai satu peringkat, saya memang dah rasa yang saya perlu give up at this stage. Tapi kawan-kawan, saya teringat mereka. Selama ni perjuangan kami, saya berjuang kerana saya tahu ini adalah tanggungjawab saya. Kalau saya berhenti, sebenarnya saya telah mengabaikan tanggungjawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Kawan-kawan, kerana mereka, saya fight. Saya bangkit daripada kerusi saya. Alhamdulillah, pada bulan tu kami berjaya capai separuh. Kami terpaksa meraihkan supaya kami di bilik ward. Pada ketika ni, alhamdulillah, selepas 2 minggu isteri saya sedar. Soalan pertama dia tanya saya, abang, adakah kita dah naik PIN? Itu soalan pertama dia. Alhamdulillah kawan-kawan, setiap tanggungjawab itu saya tahu dan saya yakin dan saya pasti mesti ada cagarannya. Allah tak bagi saja-saja kat kita. Allah nak kita berusaha dan mengubah tindakan. Kawan-kawan, betul ke pilihan kami? Kami bermula dalam perniagaan Amway pada tahun 2016. 3 tahun selepas itu, kami dapat capai 2 PIN Platinum and Founders Platinum. 2021, musim Covid, kami capai Sapphire. Dan alhamdulillah, tahun 2022, kami dapat capai Emerald. Kawan-kawan, pendapatan Emerald saya yang kami dapat adalah 3 kali ganda daripada income saya sebagai seorang engineer oil and gas. Anda rasa berbaloi ke? Berbaloi. Kawan-kawan, dulu sebelum saya awal-awal buat Amway, ramai orang keji saya, saudara mara saya, kawan-kawan saya. Dia kata, Yunus, engineer takkan jual sabun, engineer takkanlah pergi angkut iron. Sakit dalam hati saya. Saya tahu, setiap kali saya post gambar saya buat bengkel roti dikelilingi oleh wanita-wanita, ada orang keji saya. Kau tak ada kerja lain nak buat? Itu kan kerja orang perempuan. No. Saya buat, saya tahu, bukan saya nak buat, tapi saya buat kerana tanggungjawab saya. Kawan-kawan, dulu orang keji saya, hari ini saya bagi diorang meleleh tengok kami melancur ke Alaska. Dekat Malaysia tak sanggup buat macam ni kawan-kawan. Di Alaska, alhamdulillah, kami boleh buat gambar yang semut-semut. Okay, masa kat sini orang yang keji dulu je like sajalah.
So Alhamdulillah, terima kasih kepada MWay, terima kasih kepada mentor kami kerana memberi peluang ini. Saya boleh katakan ramailah leader-leader saya pergi bersama, mereka cakap memang nampak sangat isi saya terlalu happy bila berjalan kat sana. Okay, Alhamdulillah kami dapat bersama-sama melancong ke Alaska. Kawan-kawan, ini antara hasil yang sangat luar biasa. Ramai orang cakap buat MWay anak akan terjejas. Ini anak pertama kami. Ini pada ketika kami sedang fighting ke Platinum and Founders Platinum. Anak saya Alhamdulillah berjaya khatam Al-Quran hafalan 30 juzuk. Alhamdulillah. Kawan-kawan, pada ketika kami sedang melancong ke Alaska, anak sulung saya bagi satu WhatsApp. Dia cakap, "Pa, saya dapat straight A SPM." Kalau orang tanya saya buat apa kawan-kawan? Saya memang tak buat apa-apa. Saya tak sempat belik pun buku anak saya. Tapi apa yang saya tunjuk pada anak saya adalah I'm doing this. Saya buat bisnes ni demi tanggungjawab saya. You belajar demi tanggungjawab you. Dan anak saya Alhamdulillah hari ini sudah berada di UIA. Dan kawan-kawan, kami berada pada hari ini bukan kerana kami suka sangat nak buat, tapi kami pun ada impian seperti orang lain. Untuk capai impian tu, saya kena ke depan untuk memastikan saya bertanggungjawab dengan perniagaan yang sedang kami bina ini, sebab kami ada impian. Jika saya dan isteri boleh, kami yakin anda semua pasti boleh. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.